enam Islam liberal yang dirobohkan, diselewengkan oleh plural, golongan plural tadi, kelompok-kelompok Syiah, apalagi maknanya tuan-tuan, mereka cuba untuk merobohkan tiang ini, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, cuba dirobohkan, cuba diselewengkan, cuba dimanipulasikan. Apa maksudnya? Bila ini berjaya dirobohkan, dirosakkan, maka orangnya, orang Islam itu nanti akan berpegang dengan satu asas yang tak kuat, satu asas yang salah. Maka kelahirlah orang Islam yang sifatnya sudah menyeleweng. Sebab itu kata Rasulullah tadi ialah kena gigit betul-betul, jaga betul-betul Quran dan Sunnah ini. Ya. Dan itu adalah sudut asasnya di mana pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ulama pula tuan-tuan menyebut di mana mereka yang berpegang al-sunnah wal jamaah ialah, kata ulama, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi, pertama yang saya sebutkan tadi, para sahabat, dua, dan yang mengikuti mereka serta berjalan pula mengikut perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Maknanya kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Nabi, para sahabat dalam akidah, ucapan dan amalan. Bermaksud semuanya itu berasaskan kepada apa yang disebut oleh Rasulullah. Ini kesimpulan apa yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, ya, ada beberapa dalam konteks kita di Malaysia, ya, secara umumnya dua pentakrifan tadi, sesiapa yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, Ijma', Qiyas, sahabat dan sebagainya, itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Dengan lebih spesifik lagi tuan-tuan, kalau dalam konteks kita di Malaysia, ialah mereka yang berpegang dengan sunnah. Apabila sebut nama ahli sunnah, maka adalah Asy'ariyah. Ada ulama-ulama menakrifkan bila sebut ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah dari kalangan pengikut faham Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ada ulama yang sebut siapa kata ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang berpegang dengan fahaman Abu Hasan al-Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah, dan yang berpegang dengan pandangan Abu Mansur al-Maturidi yang disebut dengan al-Maturidiyah. Ini dalam bab akidah, dan lebih spesifik dalam konteks kita di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita tidak menafikan kelompok-kelompok lain yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, ada pendekatan sendiri, maka mereka masih termasuk juga dalam ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang saya sebutkan tadi diguna pakai dalam konteks kita di Malaysia ialah Asy'ariyah. Sebab itu tauhid yang kita belajar ialah tauhid sifat 20. Tauhid sifat 20 itu tadi. Dan juga ahlul haq. Ahlul haq ialah orang yang berjalan atas kebenaran. Bermaksud sesiapa sahaja di kalangan orang Islam yang tidak menyanggahi Al-Quran, tidak menjaga As-Sunnah, maka disebut dengan ahlul haq. Mereka ini pun digolongkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kalau ada sahabat-sahabat kita yang tidak berpegang dengan faham Asy'ariyah, adakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam konteks di Malaysia saya sebutkan tadi, maka kenalah kita berpegang dengan apa yang telah dijadikan asas kepada kita, iaitu yang berasaskan kepada Asy'ariyah tadi. Ya. Dan diwarisi, itu pula diwarisi, ya, diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi hinggalah ke hari ini. Ya. Diwarisi dari satu generasi ke satu generasi hinggalah ke hari ini. Tuan-tuan, peranan ahli sunnah wal jamaah dan dia punya khidmat yang diberikan, jasa yang diberikan kepada kita ini cukup besar. Jasa yang diberikan oleh mereka ini cukup besar.
ya, berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kerja saya itu detail saya cerita tu, ya. Secara ringkas tuan-tuan, sebelum munculnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dunia Islam bergolak dalam aspek pegangan akidahnya. Di sana ada kelompok-kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah tuan-tuan, dia datang awal daripada Asy'ariyah, daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok Mu'tazilah yang dibawa oleh Wasil bin Atta, ya. Kemudian ada kelompok-kelompok Jabariyah, ada kelompok-kelompok Qadariyah, ada kelompok-kelompok Murji'ah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Azannya belum lagi, 2 minit lagi, ya. Maka ini tuan-tuan adalah kelompok-kelompok yang mana ia bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Mujassimah contohnya. Kelompok Mujassimah ini kelompok Islam tetapi beraliran Mujassimah, menjisimkan Tuhan. Bila berbincang tentang ayat mutasyabihat dalam Quran, dia ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang bincang soal hukum hakam, sembahyang dan sebagainya. Ayat mutasyabihat, ayat yang ayat itu ada unsur-unsur anggota. Contoh ialah yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah. Itu disebut dengan ayat mutasyabihat. Maka kelompok Mujassimah memahamkan ayat mutasyabihat, contohnya ialah yadullah, tangan Allah, dengan mengambil faham Allah Ta'ala itu memang punya tangannya sama macam tangan manusia. Bermaksud telah menjisimkan Allah sama macam manusia. Dalam Quran ada ayat wajhullah, wajah Allah. Wajah Allah sama macam wajah makhluk. Kalau manusia lah, sama macam wajah makhluk, sama macam wajah manusia. Mewajahkan Allah Ta'ala sama macam wajah manusia. Ini disebut kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah dengan makhluk. Ada kelompok-kelompok musyabbihah ataupun mu'attilah. Musyabbihah ini kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Mu'attilah menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Allah Ta'ala punya kudrat Allah Ta'ala sama macam kudrat manusia. Allah Ta'ala punya iradah, kehendak, ilmu Allah Ta'ala sama macam ilmu manusia. Ini kelompok Mu'attilah ataupun musyabbihah. Menyebabkan Islam pada masa itu sudah berkecamuk dengan pelbagai fahaman. Masa ni Ahlussunnah wal Jamaah belum muncul lagi. Kelompok Mu'tazilah telah pun muncul pada ketika itu, lebih awal lagi daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yang mempertuhankan akal manusia. Maknanya tuan-tuan, sebab Mu'tazilah ni ada kaedah hasan wa taqbih. Ya. Hasan itu baik, takbih itu ialah buruk. Ya, hasan itu baik dan buruk. Dinamakan hasan wa taqbih. Silakan azan dulu.